Okey, cubaan suara. Hari ini kita akan belajar tentang bab 6. Okey, bab 6 bertajuk cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jadi dalam bab ini kita akan tahu apakah yang cabaran yang ditempuhi oleh negara selepas negara Malaysia tertubuh. Jadi okey, cabaran yang pertama adalah kalau tengok muka surat 116. Okey, 116 cabaran dalaman Malaysia. Okey, ni cabaran yang dihadapi dari sudut dalam, ditimbulkan oleh orang dalam. Bukanlah besar sangatnya cabaran ni. Okay? Kita tengok. Jadi cabaran yang dalaman yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia masa tu adalah apabila Malaysia mengambil Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada dia. Jadi pertama cabarannya adalah, kalau tengok 116 tu, kita zoom sikit. Okay. Cabarannya adalah pembangunan dan sosioekonomi di Sabah Sarawak. Okey. Ini dia menerangkan bahawa masa ni Malaysia telah mendapat satu kawasan baru. Satu kawasan baru yang kaya dengan sumber bumi, sumber mentah. Okey, Sabah Sarawak kaya dengan, kalau tengok di sini, pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Okey. Jadi cabarannya adalah untuk mengimbangkan pembangunan dan ekonomi kedua negeri ini. Ini disebabkan Sabah dan Sarawak jauh kena seberang laut. Jadi adalah satu kerisauan jika mana tak dapat nak ialah ibu negara di Kuala Lumpur. Sabah Sarawak jauh, jadi risau tidak dapat memajukan Sabah Sarawak semaju di ibu negara. Jadi seterusnya, okey, ringkasan kepada huraian kepada poin tadi. Okey, jadi mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, aspek mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okay, kalau kita tengok dekat buku teks ni, muka surat 117. Okey, kita dah tahu dah Sabah dan Sarawak kaya dengan hasil bumi. Tapinya, kalau tengok dalam buku teks ni, namun rakyat masih mengamalkan pertanian secara sara diri. Maksudnya dia tidak mengkomersialkan tanaman dia tu. Dia tanam banyak tanaman, tapi tidak komersial. Maksudnya tidak menjual untuk dari segi ekonomi negara. Jadi adalah usaha kerajaan untuk menggunakan sumber yang ada tu, untuk mengkomersialkan sumber tu. Jadi segala koko, getah, kelapa sawit itu adalah usaha kerajaan untuk meningkatkan ekonomi setempat dan ekonomi negara. Kedua, cabarannya adalah memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sabah dan Sarawak. Kita tengok di sini. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri masih bergantung pada sistem pengangkutan air, sungai dan laut. Jadi jalan raya kurang di situ. Jadi menjadi cabaran kepada kerajaan Malaysia masa tu untuk memajukan sistem jalan raya perhubungan. Jadi dekat sini, sejak pembentukan Malaysia, usaha menyimbangkan pembangunan dilakukan oleh rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Jadi Malaysia telah menjalankan rancangan pembangunan 5 tahun. Dalam rancangan ini adalah dengan memajukan sistem perhubungan di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, memajukan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak. Kita tengok sini, kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernakular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Jadi penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat
peluang secukupnya. Okey, dia menceritakan bahawa disebabkan Sabah dan Sarawak ni besar dan banyak tempat pedalaman, pedalaman, jadi banyak rakyat Sabah dan Sarawak masih tidak mendapat pendidikan yang cukup. Jadi adalah cabaran bagi kerajaan Malaysia untuk menyediakan pendidikan, pusat pendidikan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Okey, itu adalah di Sabah dan Sarawak. Okey, seterusnya, itu dari segi ekonomi dan itulah pendidikan. Okey, seterusnya kita tengok cabaran di apa ni orang kata cabaran dalaman, isu dalaman. Okay, cabaran politik di Sarawak. Okey, hal ini menerangkan tentang di Sarawak adanya pergolakan politik. Okay, kita tengok di sini, krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada Jun 66. Apabila 21 orang ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan Stephen Kalong Ningkan. Okey, jadi orang pemerintahan di Sarawak lah, dia tidak puas hati dengan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Okey, jadi setelah kalau kita baca cerita dia ni, beliau dipecat oleh Gubernur pada tahun Jun 66. Okey, tapi Stephen Kalong Ningkan ni mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan menang kes. Dia kata orang tak suka dia jadi Ketua Menteri. Gubernur pecat dia jadi Ketua Menteri, tapi dia lawan balik. Dan menang. Jadi dia dilantik semula menjadi Ketua Menteri, tapi menang sekejap je. Beliau mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri. Dia orang-orang lain membuat undi tidak percaya, maksudnya kata hilang kepercayaan kepada Stephen Kalong Ningkan ni. Jadi tak dapatlah dia menjadi Ketua Menteri. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada tahun September 66, darurat diisytiharkan di Sarawak. Kemudian Stephen Kalong Ningkan digantikan dengan Tawi Sli. Ni. Diganti ketua. Seterusnya, cabaran perpaduan kaum. Dalam isu ini dia nak menceritakan bahawa sebelum Sabah dan Sarawak masuk Malaysia, kaum yang ada dekat tanah Melayu terdiri daripada Melayu, Cina, India. Mungkinlah ada berbangsa lain sikit, tapi selepas Sabah dan Sarawak masuk Malaysia, berlaku pertambahan pada kaum yang duduk di Malaysia. Jadi kaum tersebut, kalau kita tengok di sini muka surat 118. Jadi bila Sabah Sarawak masuk, kaum kita bertambah menjadi Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau. Jadi banyak kaum. Jadi bila banyak kaum ini, kerajaan Malaysia perlu membuat undang-undang tu sensitif terhadap kepelbagaian kaum ni. Jadi tak boleh buat undang suka-suka tanpa mengira kaum. Kena jaga kena jaga sensitivity, kena jaga rasa sensitif bagi setiap kaum. Jadi contohlah, dari segi agama, kerajaan Malaysia tak boleh membuat satu undang-undang yang menangkan agama orang Melayu saja. Perlu menjaga keseimbangan dari segi agama orang lain, agama Cina, agama India, agama Melanau, Iban ni semua ada. Jadi jika ada undang-undang yang tidak seimbang, risau jadi risaunya muncul kepuas hati, tidak puas hati antara kaum. Selain itu, jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta memupuk semangat satu negara. Disebabkan kita jauh ni, itulah rasa dia susah nak memupuk semangat perpaduan negara. Itu adalah isu dalaman. Yang berlakulah antara Sabah Sarawak dengan Malaysia, tanah Melayu.
Okey, seterusnya, cabaran seterusnya adalah pemisahan Singapura. Okey, pemisahan Singapura. Jadi dalam pemisahan Singapura ini menceritakan tentang tak sampai beberapa tahun, tak sampai dalam beberapa tahun, Singapura yang dahulunya sebahagian pada Malaysia keluar daripada gagasan Malaysia. Cadangan untuk Malaysia, kalau ikut awal yang kita dah belajar, Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak. Okey, itu adalah yang pembentukan Malaysia asal. Tapi pada beberapa tahun kemudian, selepas tertubuhnya Malaysia, Singapura keluar. Okey, kita tengok kenapa. Okey, kita tengok di sini, pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Okey, adanya sebab satu, sebab politik, kedua sebab ekonomi dan sebab sosial. Jadi kita tengok apa sebab politik. Okey, sebab politik, kita tengok ini, Lee Kuan Yew ni adalah Presiden Singapura lah, tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Dia rasa Singapura dalam gagasan Malaysia ni rasa macam negeri biasa, terhad, tak ada hak untuk memerintah. Kedua, konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan. Ni konflik parti politik. Okay, kemudian ketiga, kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Jadi kempen yang dijalankan oleh Lee Kuan Yew ni yang menuntut hak sama rata, maksudnya dia mahukan sama rata antara, kalau kita tengok di Singapura masa tu banyaknya kaum Cina. Jadi dia nak sama rata antara semua kaum. Sebab kalau ikutkan sebelum ni adanya keistimewaan orang Melayu. Jadi Lee Kuan Yew ni tak nak kena ubah, dia nak ubah benda tu. Jadi itulah antara sebab politik Singapura keluar. Dia bergaduh lah antara Singapura dengan persekutuan ni, Okey, sebab ekonomi pula. Sebab ekonomi kita tengok Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Okey. Kedua, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Okey, dia tak setuju dengan cukai. Ketiga, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta ringgit kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Okey, ini adalah pinjaman tu. Jadi untuk bangun Sabah Sarawak, tapi Singapura pula minta faedah, kadar faedah. Jadi apa masalah dia pun tak tahu. Jadi ni dari segi ekonomi. Okay, ekonomi. Dari segi perkauman, masalah sosial, telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 64 menimbulkan ketegangan antara kaum. Dan kedua, rusuhan ini berlaku ekoran pada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Jadi tindakan Lee Kuan Yew tadi telah menyebabkan ada masalah antara kaum di Singapura. Jadi disebabkan itulah Singapura keluar. Okey, kita tengok muka surat sebelahnya. Okey, ini adalah kronologi. Okey, 29 Jun 65. Okay. Lee Kuan Yew berbincang dengan Tun Abdul Razak Hussein, PM Malaysia masa tu, dan gagal. Okey. Jadi PM Malaysia pula, PM Timbalan Perdana Menteri lah kot masa ni, Okay, 1 Julai 65. Rundingan tidak berjaya. Rundingan tidak berjaya. Jadi Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermesyuarat dengan beberapa menteri tentang macam mana, tanya kita nak berpisah ke dengan Singapura, sebab minta macam-macam, minta macam-macam, minta sama rata. Jadi setelah berbincang tu, okey, awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Jadi Kabinet bersetuju, okey, kita berpisah je lah dengan Singapura, sebab kalau dah gini macam gayanya, berpisahlah dengan Singapura. 7 Ogos
7 Ogos Tunku Abdul Rahman dengan Lee Kuan Yew tanda tangan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. 9 Ogos pula Tunku Abdul Rahman bawa usul pemisahan Singapura dalam Parlimen Malaysia. Jadi bila bawa usul tersebut, ditulislah dalam rang undang-undang Malaysia bahawa Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, sebelum ni dalam undang-undang Malaysia Singapura ada. Jadi disebabkan keluar ni, dia kena ubah lah buku undang-undang tu. Okey, itulah tentang pemisahan Singapura. Okey, jadi saya buat untuk bahagian ni dulu. Nanti kita akan bersambung dengan bahagian yang lain. Okey,